Hai guys, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan Google Classroom, bagaimana kita nak membina kelas dan juga berkongsi kelas dengan pelajar. Pertama kali untuk menggunakan Google Classroom, kita hanya klik pada Google Chrome. Kemudian kita type saja Google Classroom. Akan terpapar pada paparan Google. Kita pilih pada Google Classroom. Perkara pertama yang perlu kita pastikan adalah dengan memastikan menggunakan akaun yang betul. Pada penjuru kanan atas, klik dan pilih akaun MOE yang kita ingin gunakan untuk Google Classroom. Dan klik button next. Kemudian masukkan password dan klik saja pada button next. Inilah paparan yang dinamakan paparan dalam Google Classroom. Ini adalah di antara kelas-kelas yang kita gunakan. Bagaimana ingin membina kelas yang berada dalam Google Classroom? Just klik button Create or Join a Class di penjuru kanan atas dan klik button Create Class. Isikan maklumat yang diperlukan untuk membina kelas Google Classroom. Sebagai contoh, dan kita klik button create. Tunggu sehingga kelas dibina. Baik, inilah paparan Google Classroom untuk kelas yang kita bina. Untuk kita semak semula kelas yang kita bina, klik pada button main menu dan klik button classes. Di manakah kelas yang dibina? Di permulaan kelas. Untuk edit nama kelas, just klik button 3 dan boleh edit semula untuk binaan kelas. Isikan maklumat yang berkaitan. Just save akan bertukar mengikut maklumat yang dikehendaki. Baik, perkara pertama, kita klik sahaja kelas yang telah dibina. Bagaimana kita nak sebarkan Google Classroom ni pada pelajar kita? Ambil sahaja kod kelas ini, copy dan beri pada murid. Okay, inilah cara untuk sebaran Google Classroom. Klik button display dan copy kod kelas untuk diberikan kepada murid. Atau cara yang paling mudah, cara kedua, kita boleh klik 3 titik di sini dan copy invite link. Okay, dan pastekanlah dalam grup kelas masing-masing untuk murid join classroom kita. Baik, sebagai seorang guru, kita boleh memasukkan bahan dalam Google Classroom pada bahagian classwork. Okay, people, kita akan lihat student yang join. Grade adalah bahagian pemarkahan yang dijawab oleh murid. Baik, untuk memasukkan bahan, kita pergi pada classwork, klik button create. Sangat penting di sini kita binakan topik. Sebagai contoh, kita binakan topik tugasan dan juga saya create lagi satu topik berkaitan dengan nota. Jadi kita dampak pembahagian di sini. Untuk memberikan assignment pada murid, kita just klik button create assignment. Atau kita nak masukkan bahan, kita boleh klik pada material. Atau kita nak gunakan assignment quiz dan sebagainya, kita boleh pilih saja menu yang ada. Apa guna assignment? Kebiasaan assignment kita gunakan untuk quiz. Material kita gunakan untuk bahan pembelajaran. Okay, bagaimana nak masukkan sebagai contoh material? Kita boleh masukkan tajuk di sini, nota pelajaran 12. Okay, description boleh masukkan, kemudian kita klik saja button create. Sama ada kita nak cari material daripada Google Drive, link or file. Kemudian sebahagian kanan kita boleh klik untuk nota, kita pastikan ia dimasukkan pada topik nota. Dan klik button post. Akan ada nota yang kita bina. Sekiranya kita nak masukkan tugasan, kita kena klik pada create assignment. Okey, sebagai contoh,
tugasan pelajaran 12. Masukkan arahan. Sama juga untuk tugasan, kita klik button add dan pilihlah file daripada mana yang kita pilih. Dan pastikan topik kita pilih pada bahagian tugasan. Untuk due date, boleh juga kita pilih untuk due date sama ada kita nak menetapkan tarikh penghantaran tugasan tersebut atau tidak. Dan klik button assign. Baik, akan nampak ada di sini. Saya tunjuk sebagai satu contoh kelas yang telah saya siap bina. Kelas 3 ada. Ini contoh yang saya beri kepada pelajar saya. Okay, kita boleh asingkan untuk nota dan juga tugasan. People adalah murid yang akan join kelas kita dan juga grade adalah pemarkahan bagi setiap tugasan yang murid hantar. Okey, itu sahaja untuk perkongsian Google Classroom pada bahagian guru. Kita sambung sebentar lagi dengan perkongsian Google Classroom pada bahagian murid. Hai guys, hari ini kita akan sambung berkaitan dengan Google Classroom untuk bahagian murid. Baik, seperti biasa kita akan klik pada Google Chrome. Kemudian typekan saja Google Classroom. Kita akan pilih untuk Google Classroom. Paparan murid dan guru adalah berbeza. Dalam pembelajaran yang lepas, kita dah lihat kepada Google Classroom bahagian guru. Untuk hari ini, kita akan sambung Google Classroom pada bahagian murid. Baik, perkara pertama kita akan semak dulu berkaitan dengan email yang digunakan. Klik pada bahagian kanan penjuru atas, pastikan kita masuk untuk email MOE yang betul. Tambahkan akaun, kemudian kita akan pilihkan untuk email MOE yang betul dan klik button next. Masukkan password, next. Ini adalah paparan Google Classroom kita. Sekiranya kita sebagai seorang murid, kita akan dapatkan Google Code daripada guru kita untuk join kelas Google Classroom guru tersebut. Bagaimana caranya? Just klik button create or join a class pada simbol tambah di atas. Kemudian kita klik sebagai join class. Di sini kita masukkan kod yang diberi oleh guru kita. Okay, kita dapatkan kod kelas ini daripada guru kita. Just masukkan dan klik button join. Okay, saya akan tunjukkan contoh paparan murid yang mana saya telah menjadi seorang murid kepada guru di bawah modul digital tingkatan 4. Okay. Apabila kita join sahaja Google Class tersebut, kita akan dapat paparan kelas yang dikongsikan oleh guru kita. Sebagai seorang murid, kita hanya lihat ada pembahagian stream, classwork dan people. Untuk murid, kita klik pada bahagian classwork. Ini adalah tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru kita untuk diselesaikan. Baik, kita boleh pilih untuk tugasan yang dipilih dan just klik button assignment. Okay, ini adalah paparan sebagai seorang murid. Sekiranya guru memberikan tugasan dalam Google Form, just kita klik button ini dan jawablah untuk Google Form. Apa fungsi di sebahagian kanan untuk add or create or mark as done? Add or create sekiranya kita ada bahan yang kita dah laksanakan sebagai seorang murid untuk dilampirkan sebagai bukti. Just kita screenshot dan kita boleh masukkan file or link sebagai attachment file yang kita telah laksanakan pembelajaran tersebut untuk dihantar kepada guru kita. Tetapi button mark as done adalah sebagai bukti bahawa kita dah laksanakan tanpa kita tambah bukti yang kita dah laksanakan bahagian tersebut. Cara paling mudah sebagai seorang murid untuk semak segala tugasan yang diberikan dalam Google Classroom oleh guru mereka adalah dengan cara klik main menu di sebelah kiri atas. Kemudian just klik to do dan akan dipaparkan secara keseluruhannya apa yang perlu disiapkan pada masa tersebut mengikut tarikh ataupun mengikut minggu dan sebagainya. Dan murid boleh laksanakan terus tugasan yang diberikan di sini. Baik, itu sahaja perkongsian berkaitan dengan Google Classroom yang ingin dikongsikan untuk kali ini. Selamat mencuba dan terima kasih.